Okey. Sekarang ni kita masuk kepada topik Ibrahim Qurani sikit. Saya nak baca sikit daripada, sebab Ibrahim Qurani ni adalah satu nama besar sebenarnya di tanah Melayu, tapi pelik tak ramai orang kenal, kan? Itu je dah pelik, betul tak? Betul. Itu saja sudah pelik. Mungkin ada yang kata orang awam memanglah tak tahu, tapi orang belajar dekat pondok, kat madrasah tahu Ustaz Ibrahim Qurani. Betul ke? Betul ke Ustaz? Ibrahim Qurani ni ma'ruf kat dalam pondok-pondok. Oh, salam. Kita ada budak pondok sini. Dah terbongkar rahsia, jadi jangan lari. Ada budak pondok je spy. Ha. Kenal ke? Awak berapa tahun dalam pondok? Saya tak pondok. Tak. Berapa tahun dalam pondok? Salam? Tak pernah dengar nama tu. Tapi kalau tengok kita punya Sanad tu akan ada Ibrahim Qurani tu kan. Ibrahim Qurani ni berbesar. Sebab apa saya kata nama besar? Ada ulama-ulama India yang klasifikasikan dia sebagai mujaddid. Tahap keilmuan dia orang kata dia sampai level mujaddid. Jangan goyang, jangan terus siapa kita nak kritik dia Ustaz. Sama juga macam Ibn Arabi. Dia orang ni tulis buku berlambat-lambat. Itu label sembrono lah. Dia orang yang tulis buku berlambat-lambat. Jangan awak ingat orang yang tulis buku banyak-banyak ni semesti apa dia tulis tu betul. Tulis lain, betul lain tau. Seseorang boleh tulis 100 buku, tak menandakan bahawa dia ni orang yang ilmi, tak semestinya. Saya pun boleh tulis buku. Kan? Itu je. Lepas orang kata tulis buku. Lepas dah berapa buku dah? Lepas tu kalau letak stackkan buku dia, tinggi dah tu. Kan? So, baguslah tu contoh yang baik lah, kan? Bezakan penulisan yang banyak ataupun kadang-kadang penulisan dia tu nampak macam ilmiah. Kan? Macam penulisan Ibn Arabi tu, of course lah, high level. Kita tak kata tahap yang rendah. Tapi high level lain, kebenaran lain. Okey? Kita kena bezakan bahasa yang dalam, bahasa yang tinggi, bahasa yang kompleks dengan kebenaran. Awak baca buku-buku sains pun kompleks tak? Kompleks. Buku-buku sains tahap universiti. Kompleks. Tapi adakah bermakna semua yang dia cakap kat dalam tu betul? Contoh macam teori evolusi lah. Saya percaya ia salah. Saya mempercayai ia adalah salah. Tapi tengok cara tulisan. Orang takut nak kritik sebab apa tau? Ini level tinggi ni Ustaz. Kan? Dia orang dah buat macam kajian ni Ustaz. Bahasa dia orang pakai ni apa benda ni Ustaz? Genetic mutation ni apa benda? Kan? Saya genetik pun tak tahu, mutation lagi lah saya tak tahu Ustaz. Dia jadi takut. Sebab perkataan-perkataan dia tak kenal. Bombastik. Itu istilahat. Asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Kan? Ini hanya nama Allah. Kata Allah mengkritik golongan musyrikun ni. Sebab dia orang suka buat perkataan baru. Suka istilah-istilah. Nama-nama yang hebat-hebat. Tapi Allah kata apa? Orang ni, ini hanya nama-nama yang kau namakan. Dan tok nenek moyang kau namakan aja. Kan? Kenapa kami nak kena hormati? Kenapa kami nak kena look at it as big? Apa maksud dia? Tak maksud dia. Ini nama-nama katalah. Berhala tu apa? Berhala-berhala tu, kepercayaan-kepercayaan palsu tu orang. Dia orang bagi nama, dia orang bagi istilah. Kan? Macam kalau awak tengok apa kita kata dalam teori evolusi dia ada satu konsep dipanggil vestigial organs. Vestigual ke vestigial sebutan dia. Tak maaf tajwid English kadang-kadang tak mahir sangat. Dia dakwa bahawa dalam tubuh manusia ni ada bahagian-bahagian, ada organ-organ tertentu ni, dia adalah baki-baki daripada zaman kemonyetan kita dulu. Dipanggil sebagai vestigial organs. Dan dalam semua binatang ni dia ada tinggalan-tinggalan spesies sebelum itu. Contohlah whale kan, kita pernah cerita pasal ikan paus. Dia dakwa dekat sebelum dia punya apa dia panggil tu, flipper kat belakang tu, ada macam bonjolan, dan bila tengok ada tulang macam kaki kecil. So saintis-saintis tanya apa manfaat kaki kecil ni. Jadi orang kata ini vestigial organ sebab dulu whale ni sebenarnya datang daripada darat. Sebab dia mammal. Dia terbalik. Kalau lizards ni datang daripada laut. Dia dulu ikan. Jadi tetrapods. Tapi whale ni ada yang kata daripada beruang. Perlahan-lahan evolve tu sampai jadi whale. Jadi dulu whale ada kaki. Jadi tulang kecil kat belakang tu, dua tu,
adalah peninggalan kaki lama dia tu. Faham? Tu dia bagi vestigial organs. Macam vestigial organs kan? Tapi merepek kan? Ni asma'un samaitumuha je. Antum wa aba'ukum. Ni hanya nama-nama istilah-istilah yang kau namakan dan datuk nenek kau namakan. Orang yang tak tahu anggap benda ni dah macam berhala lah. Sebab dia percaya macam wahyu tu, macam kebenaran yang tidak boleh ditolak. Tapi semua vestigial organs yang diorang dakwa tu, semua sudah diketahui kenapa ada di situ. Sebenarnya bukan kaki tu. Itu bagus. Itu penting untuk reproduction whale tersebut. Dia punya proses untuk mating kalau tak silap saya. Dia ada peranan. So semua benda yang diorang kata vestigial organs ni, contoh appendix kan, dulu kata appendix tak ada manfaat dan sebagainya kan. Sadinnya dia kata tak ada manfaat. Padahal saintis jumpa dia adalah tempat untuk store good bacteria. Kan? So semua benda yang diorang kata tak ada manfaat lah, ini adalah organ-organ yang peninggalan silam lah, kebanyakannya dipatahkan oleh sains sendiri. Sebenarnya tak ada manfaat. So dia orang gopoh. Lepas tu bila kaji lagi, dia orang pun ada ikut nafsu juga kan. Banyak juga yang ikut hawa nafsu. Ya. Lepas tu bila ada yang mengkaji secara ilmiah, maka dipatahkan nafsu tu. Okey. Maksud dia macam ni. Dia orang sembah betul-betul ni, katalah dia orang letak nama kasih satu nama lah. Hubal ni mungkin dia wujud, nama orang tu ada kan. Kita kasih satu nama yang dia memang tak wujud. Katalah okey Zeus lah, Zeus. Zeus ni saya suspect Zeus ni bukan orang soleh apa. Zeus ni direka. Kan? Sebab kalau Suwa' Nasr semua tu dalam Quran tu dia memang wujud. Dia orang yang betul tapi dituhankan lepas tu. Tapi asma'un samaitumuha ni macam kita kata Zeus ni nama yang kamu reka je, dia tak wujud pun. Kamu create nama. Sebab kita ni bila cipta satu nama, kita macam create an impression to ourselves yang benda tu wujud. Kita dah menamakan sesuatu. Macam superhero sekarang lah. Yes. Superhero ni are real for some people. For kids, they are real. Kecuali kalau dijelaskan lah. Kalau dah selalu sangat, takut-takut ada juga yang percaya benda ni real kan. Bagi saya, dia hanyalah version baru kepada Greek gods saja. Tuhan-Tuhan Yunani tu. Dia version baru je. Dia modernize saja. Dia modernize. So, itu Greek gods. Jadi maksud ayat tu adalah nak katakan ayat baru yang dia buat ni adalah benda ni tak ada nilai apa. Twist daripada ayat kamu asal berpegang teguh kepada sesuatu yang tak ada asas pun. Just rekaan kamu sendiri. Nama-nama yang kamu reka sendiri. Orang sampai takut. Waktu orang Arab dulu buang berhala kan. Ada yang takut-takut tu. Sayyidina Omar sampai ingat. Waktu mereka jahiliah dulu. Saya tak pasti kisah ni sahih ataupun tidak. Minta maaf kalau tak sahih. Nanti saya letak ralat dekat bawah tu. Saya pernah dengar kisah ini. Sayyidina Omar cerita kan. Satu hari dia tengah duduk, dia ketawa. Dia ketawa. Bila dia ketawa tu, orang tanya kenapa dia ketawa kan. Tak ada, aku teringat dulu waktu kita jahiliah dulu. Kita bawa patung kita sambil kita bersafar tu. Padang pasir tu bawa patung sekali. Patung daripada korma lah, daripada tepung lah. Bila lapar tu. Yang kelakarnya apa? Yang kelakar dia, dia nak makan tu. Dia orang takut nak makan mana dulu ni. So teka dia orang makan mana dulu? Kaki Kan? kapal dia Kan? Dia orang sampai fikir nak makan mana satu dulu ni Dia makan tangan dulu. Sebab apa? Takut kena sepak. Jadi kami cadang makan tangan dulu. Sebab kalau apa-apa tangan gerak menampar kami dan sebagainya. Dia nak create tu sampai jenis sekali Dan ada yang dia orang ditakut-takutkan. Zaman Rasulullah tu ditakut-takutkan. Kau buat macam ni, nanti berhala-berhala kami akan laknat kamu. Akan menimpakan musibah ke atas kamu. Berlaku tak zaman kita kak? Sama skrip dia. Siapa kritik Imam Arabi, laknat Allah akan turun. Matikan su'ul khatimah. Sama je cerita tu. Ditakut-takutkan. Dia jadi berhala. Kepada sebahagian orang. Saya kata semua. Bila awak cakap macam tu, awak sudah memberhalakan dia. Kamu kritik Ibn Arabi, kamu akan masuk neraka, kamu mati su'ul khatimah. Itu kenyataan yang sangat-sangat tertolak dan biadab dalam agama. Kalau awak nak kata siapa kritik wali, Allah akan memerangi dia, itu ada dalam hadis. Tapi kamu suka-suka menentukan ia kepada orang-orang ni, seolah-olah macam kamu dapat wahyu, itu kebiadaban
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yes. Saya ada tengok video baru je. Saya tengok ada orang ugut. Allah tak apa. Ni ada orang ugut dia cakap ada orang kutuk kubur apa Habib Noh apa kan. 2-3 hari lepas tu bukan kutuk nak demolish ke kan. 3 hari kemudian mati Sakit orang lah tu. apa dan sebagainya. Macam ugut lah, macam nakut-nakutkan lah. Jangan boleh ke kita Jangan gitu? suka, tak boleh. Cerita macam ni jangan disebarkan. Jangan disebarkan. Ada juga orang yang mati kerana sihir. Betul tak? Betul. Jadi dia selepas jumpa bomoh tu, lepas tu dia balik dia kutuk bomoh tu, dia mati kau. Mungkin bomoh tu sihir dia. Kan mana bomoh tu jadi wali pula. Kan? Saya juga ada dengar cerita orang-orang Salafi yang bila dia dihina, dikutuk, beberapa hari lepas tu Mati orang tu. orang yang kutuk mereka ada yang mati, accident, ada yang kena stroke. Macam mana? Koyak Kalaulah kita kumpulkan cerita-cerita ni, boleh tak kita gambarkan dia orang berwali sebenarnya? So jangan siapa-siapa berani kutuk mereka ni. Kau punya turn lepas ni nanti kalau kau kutuk dia. Janganlah, kita janganlah main game macam ni. Awak nak kritik secara ilmiah. Bila awak maki, bila awak cerca, bila awak buat fitnah, itu cerita lain. Itu dah awak buat kejahatan. Tapi kalau awak kritik secara ilmiah, itu kesilapan. Kalau salah awak buat silap. Awak tak dikira buat kejahatan. Tapi kalau awak terus menghina, mentohmah, mencaci, itu adalah dosa. Takut-takut yang ke atas tu yang tak boleh terima awak punya kebiadaban. Orang tu mungkin maafkan, tapi ke atas tak boleh terima. Sebab mungkin orang tu Allah sayang, wali. Wali di mata Allah. Kita tak tahu. Yang penting kita tak tahu siapa. Yang penting jangan buat pada sesiapa. Jangan ingat benda ni dengan ulama' saja. Tak. Kerana orang awam kita tak kenal mungkin wali Allah. Allah sayang pada dia. Orang sapu sampah, awak maki dia, awak apa, Allah marah. Hidup awak boleh merana.